Assalamualaikum. Hai, saya Tiki Muhaimin. Okey, untuk konten video hari ini saya nak buat konten yang light saja, ringan saja. Okey, lepas daripada perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh lagi nak buat aktiviti dekat luar. Jadi, kita kena buat aktiviti dalam rumah. Jadi, untuk konten hari ini saya nak tunjuk kepada anda perbezaan antara ruang enjin ataupun enjin bay pada kereta jenama tempatan dengan kereta jenama luar negara. Yang mana kereta jenama tempatan ni adalah kereta milik saya sendiri dan kereta jenama luar negara adalah kereta milik keluarga saya. Okey, dan inilah dia tiga kereta yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Dia punya enjin bay. Okey, walaupun berbeza dari segi kategori dia, segmen dia, tapi apa yang saya nak highlightkan adalah dia punya kekemasan enjin bay tu dan persepsi orang terhadap kalau kereta luar negara macam mana, kalau kereta jenama tempatan ni macam mana. Dan saya juga nak berkongsi pengalaman saya sepanjang saya bawa kereta-kereta ini. Okey, tapi sebelum kita terus kepada konten, awal-awal ni saya nak tunjuk dulu satu gambar statistik dekat bawah ni. Anda boleh tengok ramai lagi yang selalu tengok video saya tapi belum subscribe. Apa kata kita convert, okey, dan kita naikkan peratus yang subscribe tu lebih tinggi daripada yang tak subscribe dengan cara subscribe pada channel saya Taqi Muhaimin, tekan butang loceng, dan kalau korang suka konten video ni, tekanlah butang like sekali. Okey, inilah dia ketiga-tiga model yang saya akan tunjukkan dia punya ruang enjin bay. Okay, enjin bay lah maknanya kata. Yang pertama adalah Prodome Myvi Icon yang variant advance, kemudian Mercedes-Benz E240 Avantgarde ni, dan yang terakhir ialah BMW 328i M Sport. Jadi let's go. Okey, inilah dia enjin bay pada Prodome Myvi. Okey, enjin 1.5 liter naturally aspirated. Output maksimum dia 102 horsepower dan juga 136 Nm torque. Okey, enjin standard saja, saya tak ubah apa-apa pun, dan anda boleh tengok inilah ruang yang kosong yang ada pada enjin bay Myvi ni. Okey. Dan saya pun tak ubah apa-apalah pada enjin ni kecuali pada bahagian suspension dia saya tukar spring saja, lepas tu tayar yang lebih lebar dan juga rem yang nampak lebih sporty sedikit. Dan kalau nak tengok kebiasaannya, kalau orang yang minat pada dunia pemotoran ni, dia orang kalau beli Myvi, dia orang akan convert kepada enjin yang lebih powerful lah, enjin JDM ke, tak kira lah, apa-apa enjin yang ada pada Toyota ataupun Daihatsu. Alright, dan berdasarkan pengalaman saya bawa kereta Myvi ni, saya selalu pergilah ulang-alik KL dan juga KT. Sebelum ni saya pernah bawa paling laju pun dalam 185 km macam tu, tapi tak lama. Sebab memang betul Myvi ni cukup ringan sebenarnya nak pergi. Orang kata boleh pergi sehinggalah ke 200 km, tapi dia berbeza feeling dia dengan bawa kereta Myvi dengan kereta Conti, sangat berbeza. Anda mungkin kata tak kisahlah berbeza, tapi dia rasa macam ada perasaan macam tak tahulah, saya rasa macam kalau saya bawa, saya rasa macam takut sikit kalau bawa kereta macam Myvi ni. Tapi kalau kereta Conti tu kita rasa macam secure, dia berbeza. Jadi itulah dia pengalaman dia. Dan sekejap lagi saya akan cuba start enjin dan anda boleh dengar saya rev sedikit bunyi exhaust dia macam mana, bunyi enjin dia macam mana. Okey. Kereta kedua, enjin bay Mercedes-Benz E240 Avantgarde. Okey, dia punya sisi enjin dia 2.6 liter naturally aspirated yang boleh menghasilkan output maksimum 177 horsepower dan juga pada 240 Nm torque. Okey, dan anda boleh tengok inilah dia enjin bay dia punya kekemasan dia. Tengok dia punya seal, dia punya getah tu semua. Memang cukup kemas dengan adanya enjin cover ni. Memang kata padan dengan harga yang ditawarkan semasa dilancarkan. Dan adanya ruang kosong sedikit dekat bahagian ni, dia punya bed dia tu semua. Dan anda boleh tengok kipas dia cukup besar untuk cover dia punya ni, kompresor semua ni kan, radiator tu. Dan inilah dia kereta yang dah lama, model ni dah lama sebenarnya. Okay. Dan pengalaman saya pernah bawa kereta ni dalam negeri Terengganu saja. Saya tak pernah bawa luar daripada Terengganu. Dan top speed pun biasa saya bawa dalam yang kelajuan saya lah 120 dan 130. Lebih daripada tu saya rasa steering dia ada masalah sikit. Mana dari segi tayar tak tahulah masalah apa. Jadi saya tak berani nak exceed dia punya limit tu. 120
bagi saya dah cukup. Cuma apa yang membezakan kereta Conti dengan kereta tempatan ni adalah dari segi bunyi atau kedap bunyi dia. Dia berbeza. Okey, kalau kita bawa 100 km kita tak rasa ataupun tak dengar sangat bunyi luar tu masuk. Berbeza dengan kereta jenama tempatan, contohnya macam Myvi saya. Padan dengan harga dan segmen apa tu. Okey. Dan kejap lagi saya akan belanja start enjin dan bunyi rev sedikit. Okay, dan inilah dia enjin bay kereta ketiga BMW 328i M Sport. Anda boleh tengok sendiri dia punya kekemasan, seal dia punya insulation dia punya cover enjin tu semua memang nampak cukup kemas dan juga nampak mewah lah, berbaloi dengan harga yang kita beli tu. Okay, harga kereta ni semasa dilancarkan 309,000, tak termasuk insurans lagi. Okay, enjin 2.0 twin power turbo, okay, yang boleh menghasilkan 245 horsepower dan juga 350 Nm torque. Cukup tinggi, cukup berkuasa. Okay, dia boleh sprint daripada 0 hingga 100 km/jam dalam masa 5.9 saat saja. Yang ini yang stok hilang, okay? Bukan yang dah diubah suai ke apa. Dan kelajuan tertinggi 250 km/jam. Anda tengok memang cukup kemas lah. Dari segi susunan dia semua memang ada ruang kosong, tapi dia wiring semua memang cukup kemas. Bahagian ni lah dipadat sedikit. Saya pun tak berapa nak erti nak cerita, cuma saya nak tunjuk kepada anda. Dan itulah, ada kekemasan dia, seal getah dekat situ semua. Okay, memang cukup baik lah. Dan pengalaman saya bawa kereta ni pergi ke KL, paling tinggi saya pernah cuba adalah 240 km/jam, tapi sekejap saja jalan straight. Lepas dah tu saya dah kurangkan kelajuan. Cuma kalau biasanya saya bawa kereta ni, biasanya saya akan bawa 170 ataupun 180. Memang kekal ataupun maintain je kelajuan tu daripada KL kepada KT. Dan inilah dia. Dan sekejap lagi saya akan belanja bunyi start enjin kereta ni dan bunyi exhaust dia macam mana. Okey. Jadi itulah dia enjin bay bagi ketiga-tiga model, Myvi, Mercedes-Benz dan juga BMW. Dari segi kekemasan dia. Tapi apa yang membezakan adalah dari segi driving experience. Okay? Maknanya kata kalau kita bawa kereta jenama tempatan dengan kereta Continental, memang bagi saya sendiri, sebab saya pernah bawa dan saya pernah banyak kali lah bawa, memang rasa perbezaan dari segi dia punya pecutan dia, dari segi respons dia, enjin dia macam mana, dari segi sound insulation dia, kedap bunyi dia macam mana. Kereta macam Myvi dengan BM jauh beza. Maknanya dari segi kalau kita bawa 100 km, bunyi yang masuk tu sangat berbeza dan kita rasa feeling lain. Kalau kereta Myvi saya rasa 100 km dah cukup, macam 120 lah maknanya kata dah cukup laju dah. Rasalah kelajuan tu. Tapi kalau bawa kereta Conti 120 rasa macam ni bawa 60 ke 80 ni. Macam tu. Okey, sangat berbeza. Jadi siapa lagi ada pengalaman, maknanya kata kereta yang biasa, kereta tempatan, jenama tempatan dengan dibawa kereta Conti, betul ke tak ada rasa perbezaan tu? Cuba komen dekat bawah. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya untuk anda pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.